Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi bersama kami teman realiti menghiburkan di Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Yeah, go! Yeay! Itu dia cadangan yang cantik daripada... Sabar. Dola Saleh. Kau zaman bila ni? Kau zaman bila ni, Zai? Zaman Bapa Agu. kita ada legenda kita yang akan datang pada hari ini. Oh ya ke? Okey. PLFA. Memang betul semangat hari ini kerana kita ada sesuatu yang cukup menarik. Semuanya mengenai bola sepak. Kebanyakannya lah mengenai bola sepak. Tengok ref pun dah ada, dah sedia. Air seni je referee. Betul lah, kami pakai casual. Kenapa Fizo pakai referee. Sekejap lagi kita ada perlawanan bola sepak persahabatan di Nasi Lemak Kopi. Yes, dia memang poyo. Memang suka belanja. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menonton hari ini, hari Minggu, dan bersama dengan trio Ahad kami bertiga bergabung. Dah lama sebenarnya saya tak bergabung dengan Fizo, tapi dengan look selalu sangat dah menyampah dah. Sampai jumpa Faizal sampai dah kurus sikit. Alhamdulillah. Makin handsome Azam bila dah makin kurus ni. Menyampah dengan aku Cuba bagi tips sikit Azam, macam mana boleh kurus Every day 5 km. In 30 minutes. Terus cakap orang putih menyampah pula. Ya, sports. Kita hari ini macam sports day. Sports day. Kan? Pakai baju sendiri ke baju ni? Bapak. Baju apa? Badan dah kurus. Besar sangat ni. Okey. Saya diminta untuk bangun kerana nak menunjuk badan yang Wow, ni tak ada kaitan dengan produk slim semua tak ada? Tidak ada. Saya tidak menggunakan secara naturalnya. Setiap hari peruntukkan 30 minit sahaja untuk bersenam, sama ada berlari ataupun membuat weight training. Tapi kepala tu macam bersinar terlebih sikit. Ya, dia pun naik muscle juga. Nanti pam naik ke atas. Nanti kita buat slot khas untuk Faizal lah. Okey, terima kasih banyak. 2 jam memang khas untuk awak je lepas ni. Boleh, lepas ni boleh ada segmen khas. Fitness bersama FBI. Betul, boleh bangun duduk 2 jam. Bagi intro dulu selamat pagi kepada penonton Nasi Lemak Kopi. Tak intro lagi. Selamat pagi kepada penonton Nasi Lemak Kopi. Hari ini 19 Februari. Kita dah nak masuk bulan orang kata first quarter lah dalam 2017 ni, dan apa perancangan kita harap-harap sedang berjalan lancar. Yang mana buat bisnes mungkin dah ada bisnes strateginya, dah ada fokusnya untuk bisnes yang bekerja, mesti dah ada pencapaian masing-masing. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah ini macam kami katakan tadi, kita akan bincangkan tentang PLFA 2017. Jadi kita adakan undian pada hari ini, dan juga kita ada 2 orang legenda yang akan kami bawakan kepada anda. Ya, 2 orang legenda tersebut tak lain tak bukan ialah Datuk Santok Singh yang merupakan pemain bekas pemain kebangsaan dan juga bekas pemain Selangor Selangor dan juga kebangsaan. Itu dia legenda dan juga Zainal Abidin Hassan yang telah pun berjaya mengemudikan pasukan Pahang menjadi juara Piala FA 2 kali. Betul. Semalam JDT apa cerita? JDT tak tahu, tapi Penang saya tahu. Penang lagi tengok ceritanya semalam. Semalam satu perlawanan yang sangat menarik antara Perak dan JDT, dan keputusannya ada abang kamera dah tunjuk penumbuk kat saya. JDT. Dan keputusannya JDT tewas di tangan Perak 2-1. Dan semalam JDT Penang pun tewas. No problem. 6-1. Tapi lebih kurang. Kami merupakan orang kata peserta baru dalam apa liga ni kan. So bagilah peluang. Tak apalah, boleh terima lah. Maknanya Perak tu nak mengekalkan dia punya, nak tunjukkan dia punya kehebatan lah, sebab tahun 1990 pun Piala FA Perak juara. The first pasukan untuk juara Piala FA tahun 1990. Dan selain daripada itu, selain daripada belasah bola untuk Piala FA 2017, kita juga ada Dunia Misteri, dan hari ini kita bawakan kepada anda rawatan kayak. Kayak ni kayak ke kayap? Kayak lah. Kayak tu yang kayuh tu kan? Bukan, itu jenuh nak bawa dalam studio ni. Kayak. Ini dia kayap. Kayap penyakit yang dah lama kita dengar. Betul kalau kata ada kayap ular, kalau bila bersambung boleh mati. Betul Fizo, saya pun dengar benda yang sama. Boleh mati Wallahualam. Kena tanya juga. Kayak ular kan, macam jenis kayap kan. Kayap ada, ular kayap apa menukut.
Melukut di tepi gantang. Gantang belum keluar lagi. Melukut. Dia memang ada banyak jenis kayak lah. Betul. Kan? Jadi bukan doktor kita bawa kepada ini, tapi rawatan alternatif, rawatan tradisional. Apa kaitan kayak dengan rawatan dunia misteri ni? Itulah sebab dia ada kaitan macam kayak ni ada kaitan dengan jin katanya. Ada benda-benda halus juga kan? Ada kaitan dengan dia jin. bukan penyakit yang kena pergi jumpa doktor ke? Boleh juga. Kita Itu tanya. alternatif. Kita tanya kepada yang Macam kau pula ustaz tu yang tanya. Itulah kan. Okey, baik. Okey, jus hari ini pun jus yang mengena dengan sukan juga. Ya. Kita ada jus isotonic. Macam mana tu? Isotonic selalunya kita ada minuman tenaga dengan macam-macam jenama, tapi hari ini kita akan buat jus sendiri secara semula, jadi menggunakan bahan-bahan ini seperti tembikai, apple, timun, seledri, oren, timun. Dan garam dan baca sendiri. Romaine apa ni? Romania. Yes. Romaine. Okay, dan yang bestnya hari ini kita ada secupit garam. Dan juga tak ada air. Gula. Tak boleh serius. Garam ni bila kita letak dalam air dia jadi sedap. Tak ada gula. Tak ada Gula akan menambahkan kalori, okey. Buah-buahan tu semua dah ada gula, tapi garam kita perlukan untuk orang kata unsur sodium di dalamnya. Betul. Dan untuk memberikan cakap boleh macam dia dah ciri-ciri kurus sekarang. isotonic. Cakap boleh macam dia dah Janganlah depan orang ni. Terus keraskan. Okey. Baik, seterusnya kita ada tadi pengurusan jenazah dan ini kita nak fokuskan kepada proses kafan jenazah dan kita akan tunjuk demo dan contoh kepada penonton di rumah. Jangan ambil benda ni benda yang serius untuk kita belajar. Mungkin satu hari kita sendiri akan mengalaminya. So kepada penonton semua, teruskan bersama kami untuk kita belajar sesuatu hari ini. Minggu lepas kita dah saksikan bagaimana Luke dimandikan dan hari ini kita akan tengok bagaimana saya dikafankan. Luke dikafankan. Minggu lepas mandi. Minggu ni dikafan. Tapi memang mudah lah. Saya rasa dalam 12 minit punya segmen tu boleh belajar semua daripada ustaz. Boleh belajar semua. Betul, alhamdulillah. Okey. Sebelum kita bersama dengan FBI untuk laporan akhbar, kita bersama dengan kita ada twinnies pada hari ini. Ya, adik-beradik kembar. Ya. Orang Perlis. Atikah dan Atirah. Orang Perlis. Silakan Perlis. Lagu apa nak bawa ni? Lagu You Marah I Love You dengan Tabah Kalah. Bila masa? Tak marah pun. Silakan. Saya marah itu. Dia Mana ada. Dia buat dah. Silakan. Dia buat dah.
you marah, I love you, sayang, I love you, yeah. Oh, Atika Atira Twinnies. Betul saya sebut nama ya. Abang ingat lagi. Tandanya abang apa? Abang marah pun abang I love you. Tapi tak tahu nak pilih mana satu. Dua-dua comel. Okey, tak apa. Nanti Twinnies boleh ambil tempat dulu dekat belakang sana, rehat dulu, buat keputusan lah yang mana satu nah. Okey. Baik. Terima kasih. Kita akan bersama dengan Twinnies sebentar sahaja lagi untuk satu lagi lagu dan juga apa Fizo? Dan juga kita akan interview mereka untuk berkenalan dengan lebih rapat lagi. Saya dah pernah jumpa dah mereka dua ni sebelum ni. Tapi Fizo dengan Luke tak tahulah kan. Jangan duk katai sudahlah. Okey, baik apapun saya nak bacakan tajuk-tajuk utama akhbar pada hari Minggu ini di muka surat 1 BH Ahad. Okey, kita mulakan dengan satu tragedi yang telah pun menggempar rakyat Malaysia yang terjadi baru-baru ini di Jalan Lingkaran Dalam, Johor Bahru. Mengenai 8 orang remaja yang berbasikal dan maut dirempuh kereta. Okey. Jumlah keseluruhan mereka kalau tak silap saya yang berbasikal itu dalam lebih daripada 10 orang, tetapi yang dirempuh dan juga telah pun menemui ajal ialah seramai 8 orang. Dan apa yang dipaparkan di sini adalah mengenai cerita daripada rakan-rakan mereka yang terselamat, dan mereka menceritakan bagaimana detik-detik 8 orang rakan mereka ini dirempuh oleh kereta. Dan anda boleh baca dengan lebih lanjut lagi laporannya di muka surat 14 dengan tajuk Lihat Rakan Bergelimpang Berlumuran Darah. Dan antara yang saya boleh petik di sini adalah saya pengsan sejurus rempuhan. Apabila sedar, saya dapati ramai rakan bergelimpangan berlumuran darah. Demikian menurut salah seorang mangsa yang cedera dalam nahas yang menyebabkan 8 remaja berbasikal tersebut maut. Ya, jadi apapun kepada ibu bapa khususnya, anda perlu peka di manakah anak anda berada pada waktu yang tidak sepatutnya mereka berada di luar. Seperti apa yang berlaku dikabarkan 3.30 pagi. Pengajaran untuk semua sebenarnya. Baiklah, apapun dalam Metro Ahad kita beralih kepada bahagian global hari ini. Di muka surat 48 di bawah tajuk Gadis Miliki Jantung di Luar, sesuatu yang cukup unik, cukup istimewa. Ini pemberian Tuhan sebenarnya budak perempuan berusia 7 tahun, mungkin kelihatan seperti kanak-kanak normal, tetapi dia dianggap gadis luar biasa kerana mempunyai jantung di luar dadanya. Dan nama budak perempuan ini adalah Versavia, berasal dari Rusia. Beliau sebenarnya mengalami keadaan dikenali sebagai thoracoabdominal yang berlaku 1 dalam sejuta kelahiran. Dan biasanya bayi yang mengalami keadaan ini tidak mampu hidup lama, tetapi Versavia mampu menari dan berlari seperti kanak-kanak lain. Dan apa yang uniknya, dia punya jantung ni boleh dilihat berdegup di bawah tulang rangkanya. Dengan diliputi kulit nipis untuk melindungi organ itu. Apapun kita harapkan yang Versavia ini insya-Allah akan terus menjalani kehidupan seperti manusia normal yang lain. Baik, di bahagian Kosmo Ahad, Don Tanjung Datu kekal milik Barisan Nasional. Dan apa yang dilaporkan di sini juga, Jamilah iaitu calon Barisan Nasional kekalkan kemenangan dengan jumlah majoriti lebih besar, iaitu 6,443 undi. Dan fakta tentang PRK Tanjung Datu, jumlah pemilih ialah seramai 9,771 orang pengundi biasa dan 188 orang pengundi awal. Tahniah kita ucapkan kepada Puan Sri Jamilah Anu dari Barisan Nasional. Baiklah, saya nak berehat seketika. Sebentar saja lagi kita akan kembali dan kita ada dalam segmen Malu Bertanya, mengkafankan jenazah. Kembali selepas ini dalam Nasi Lemak Kopi O.
Alhamdulillah, selamat kembali ke Nasi Lemak Kopi O. Dan seperti janjikan, kita akan bawa satu demo pengurusan jenazah pada hari ini. Minggu lepas kita dah mandikan. Betul. Dan minggu ini kita akan tengoklah cara-cara nak mengafankan jenazah. Sangat beruntung sebenarnya kepada kita dan juga kepada anda yang sedang menyaksikan Nasi Lemak Kopi O, kerana mungkin di luar sana dibuat kursus-kursus kan. Tapi kali ini anda dapat tengok secara percuma. Dan saya rasa kita sangat bertuah sekali kerana kita dapat waktu diizinkan oleh Allah SWT. Ustaz bersama kita dah kali ketiga berturut-turut, Ustaz. Kali ni sekali ni hat-trick Ustaz bersama kita, Ustaz. Betul-betul. Minggu depan ada ke, Ustaz? Minggu depan kita belajar mandikan jenazah pula, Ustaz. Mandi dah sudah. Oh ya, kita takkan kafan dulu, mandi kemudian. Simpan dah tanam. Okey, kita serahkan pada Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu pagi ni. Okey. Kita masa agak terhad ya. Jadi saya nak cerita pun kena cepatlah ya. Okey, jadi dalam kafan ni dia beginilah ya, untuk dari segi sunnahnya yang wajib sekeping saja. Maknanya kalau sekiranya kita kata dalam situasi yang kita katakan darurat, maknanya sekeping ini sudah memadai. Kalau sekiranya kita kata tak ada tambahan lah, maknanya dalam mungkinlah keadaan darurat, sekeping sudah memadai. Ada spesifik jenis kain tak, Ustaz? Kain kalau kita tengok dalam hadis yang sahih menyebut kain daripada kapas. Kain daripada kapas. Berapa panjang dia, Ustaz? Okey, panjang yang biasa kita ambil standard lah, itulah 7,5 meter. Kita potong kepada 3 lah. Tapi kalau nak buat satu pakaian dalam bentuk baju ataupun kain telekung, kalau perempuan ada tambahannya, mungkin kita ambil dalam 10 meter lah saya rasa. Tapi kebiasaannya kita ambil, sebab cara nak ukurnya ialah kita ukur jenazah daripada hujung kepala hingga hujung kaki, kemudian kita lebihkan satu depa. Satu hasta. Maknanya daripada kita letak tangan kita di hujung kaki jenazah tadi itu sampai ke sini, so itulah dia punya panjang. Dan di bahagian dia. Kepala pun lebih satu hasta? Tak. Di kaki saja. Kaki saja. Okey. Jadi maknanya kita nak supaya ada lebihan di hujung kepala dan kaki. Nanti kita bajet bila jenazah tengah-tengah, dia akan sini separuh hasta ke atas. Di sisi sama juga? Di sisi kita tak apalah, kita letak tengah-tengah. Sebab tu kita kebiasaannya kita pakai kain yang bidang 60 lah. Bidang 60. Yang Ustaz, selain pada warna putih, boleh ke warna lain, Ustaz? Sekiranya terdesak ke apa? Hadis yang sahih Nabi sendiri yang menyebut, sebaik-baik pakaian adalah warna putih dan kafankanlah jenazah kamu dengan warna putih. Tapi adakah berdosa kalau warna berdosa lain? Kalau kita darurat, tak apalah. Tapi kalau ini lebih afdal lah. Ya, lebih afdal. Kalau kita pakai warna lain, dia panggil mukhalafah sunnah lah, menyalahi. Okey, dah ada kain dah, lepas tu bahan lain. Okey. Kita perlukan untuk lelaki 3 keping, 3 lapisan. Untuk kafan, kalau perempuan 5 lapisan. Lebih daripada 5 itu dianggap sebagai israf lah, maknanya membazir. Okey, jadi 3 untuk lelaki ni, dia ada 2 keping yang kita panggil lapisan asas. Yang ni kita buat 3 keping hari ni. Saya nak tunjukkan sebab dia bagi. Okey. Tapi kalau lelaki, lapisan asas ni 2 saja. Okey. Lapisan yang atas ni, okey. Kalau lelaki, kita akan buat dinamakan sebagai qamis. Qamis ni baju lah. Okey. Baju ni ada 2. Dia ada baju yang dijahit cantik, contoh yang saya buat ni. Ini bergantung kepada orang yang menguruskan jenazah. Ni saya import daripada mak saya yang buat ni. Kebiasaan mereka. Dia boleh pakaikan baju. Boleh dipakaikan baju. Dia baju ada 2 bentuk macam saya kata macam ni, berjahit cantik ataupun dia buat dalam bentuk yang sangat simple. Dia buat dalam kain yang begini. Just lilit sajalah. Okey, tak, dia lipat 2 macam tu. Okey, boleh pegang bantu saya. Okey, kita lipat 2. Okey. Bagi sama. Sama. Okey. Lipat 2. Okey, sorry. Lipat 2, kemudian dilipat 4. Okey, kita kemudian pegang tu segera mungkinlah Di sini kita buat tebuk lubang. Kemudian di sini kita buat macam kita potong macam L shape macam tu. Yang ni gunting lah. Nanti kita gunting macam bentuk ni. Apa jadi ni? Okey, jadi bila kita buka nanti, lubang tengah. So di sini ada bulat untuk leher dan di sini adalah tangan. So jadi maknanya bila kita nak kafankan nanti, kita buka macam tu. Masukkan. Di sini tengah. Okey, kita letakkan kepala di sini je. Okey. Saya ada kertas tapi saya masa tak mengizinkan untuk saya tunjuk contoh gunting dengan kertas tadi Ini cara nak buat baju untuk nak buat baju yang simple, yang paling simple. Jenazah lah. Paling simple. Tapi dari segi hukum kalau jahit-jahit tu semua tak salah. Boleh, tak ada salah. Cuma jangan jahit kerawang-kerawang apa semua tak ya. Sama dengan kain jenazah. Kalau yang ini saya tengok dia terus potong macam tu saja. Tapi ada orang yang dijahit ujung-ujung tu. Dia sama konsep dia. Orang hidup pun nak pakai yang kemas, maka orang yang
yang jenazah pun kita nak pakai yang kemas lah. Okey, baik. Alright. So itu lapisan pertama. Kalau lelaki maksudnya kamis ini dianggap lapisan pertama. Kamis. Lepas tu ini lapisan kedua, lapisan ketiga. Kain yang asas ya. Okey. Kemudian kalau untuk perempuan yang kamis ini satu, yang sama juga macam tadi. Lapisan yang keduanya ada kain telekung. Okey. Kita boleh pakai kain telekung yang biasa saja, tapi janganlah ambil yang brand-brand tertentu yang sampai RM200 satu tu ya. Ambil yang biasa-biasa, tapi kain telekung biasa pun boleh digunakan untuk pakai telekung biasa. Jadi dia menutup aurat lah Ustaz kan. Jadi kamis satu lapisan untuk perempuan, telekung lapisan yang kedua, kemudian tiga lapisan asas untuk perempuan. Lapisan yang kain kosong macam ni saja. Alright. Jadi bila kita nak susun, kita sepatutnya, tapi tadi kita dah susun cepat macam tu ya. Kita ada 5 tali ni, kita dah rentangkan di awal. Maknanya di bawah ni. Di bawah. Sebelum kita bentangkan, kita bentangkan tali ni 5. Okey. Maknanya kita agaklah ujung kepala, ujung kaki, dada, pinggang dan paha lah. Dia bahagian hampir dengan tali juga Ustaz nak masukkan sekarang ni. Masukkan pun boleh. Masukkan boleh macam itulah. Okey. Selit bawah je. Okey, selit bawah macam tu. Nanti bila kita nak susun tadi, maksudnya kalau kamis kalau yang katakanlah yang berjahit macam ni lah. Okey, kita letakkan je. Okey, kita letakkan di tengah macam tu. Tapi sebelum kita letakkan kamis ni, kita akan letakkan kapas gulung ni. Biasanya mungkin kita pakai 3 ataupun 3 lah saya rasa mencukupi. Bentangkan atas kain ni. Ya, kita akan bentangkan di atas kain tu. Kita bentang mungkin kita kata daripada kepala mungkin searah setakat dada lah. Ya, apa tujuan dia untuk kain kapas ni Ustaz? Kapas ni tujuan dia untuk kita kata nak tutup dia. Kapas ni kita akan tutup di bahagian rongga terbuka, telinga, tak keluar muka, hidung, kemudian bahagian kemaluan. Jadi kita susun setakat macam saya kata tadi, daripada paras kepala ni mungkin sampai paras dada. Kemudian kita agak-agak macam pinggang ke bawah lah, macam kita buat pampers lah lebih kurang macam tu ya. Ketebalan dia Ustaz berapa banyak? Sekeping ni lah, maknanya ikut keping ni. Kita buka ni dia ada keping. Boleh bukakan ni. Boleh bukakan. Okey, yang Ustaz pegang tu apa Ustaz? Ini cendana. Dan ini adalah serbuk kapur barus. Serbuk. Yang hari itu masa mandikan tu kita gunakan bancuhan. Ya, bancuhan dalam air. Ini kapur barus yang dijadikan sebagai serbuk. Ada juga setengah orang dia hanya pakai cendana saja. Tapi saya rasa itu tak ada isu lah, sama ada nak gabungkan ataupun nak pakai cendana saja. So maksudnya letak ni kapas ni, lepas tu serbuk tadi tu letak atas ditaburkan. ni. Okey, tapi sebelum itu bila kita ni cendana ni tadi pada lapis yang pertama kita letak tu kita taburkan. Cendana dengan serbuk kapur barus ni kita taburkan. Ni adakah kita perlu menghabiskan Ustaz? Adakah perlu menghabiskan cendana tu? Baik. Ustaz, adakah perlu menghabiskan cendana ni? Ya, saya rasa dia memang ini sebab ini dah package dia buat macam ni. Jadi maksud cukuplah. Cukup untuk kita pakai. Okey, baik. Maksudnya kita tabur Ini untuk lapisan pertama kita macam tadilah. Okey, kita taburkan. Daripada ni bila kita agak-agak daripada bahagian kepala sampai ke kaki lah. Okey, yang ni tabur. Tabur macam tu. Okey, tabur macam tu. Sama dengan kapur barus ni. Ya. Okey. Ini sama juga? Ya, sama juga. Berapa banyak? Dia tak payah sampai ujung sini. Malah agak-agak sinilah sebab nanti kita nak lipatkan ke atas. Okey. Berapa banyak Ustaz? Ya, sampai inilah. Sampai ke ujung kita rasakan bahagian kaki. Okey. Memang keras tak? terbuka. Dia keras sikitlah. Okey. Okey, seterusnya lapisan kedua. Lapisan kedua kena letak. Cumanya begini, kalau lelaki lapisan kedua tak payah letaklah. Ya, sebab lelaki lapisan kedua ni kita akan terus letakkan jenazah dah. Okey. Jadi kalau perempuan lapisan kedua juga kita buat benda yang sama. Sebab dia 5 kan? 5. Ya, tabur tu di lapisan pertama ke lapisan ketiga? Tak, lapisan pertama kalau lelaki lapisan pertama saja. Perempuan lapisan pertama dan kedua. Okey. Lepas tu Okey, sekarang kita pergi kepada kalau lelaki maksudnya di atas lapisan kedua. Kalau perempuan di atas lapisan ketiga. Betulkan Luk. Kita akan tarik Okey, sekarang kita buka ni macam saya katakan tadi. Okey, kita agak-agaklah saiz cendana ni dah tak payah letak dah. Yang ni kita letak di atas kapas saja. Di atas kapas. Untuk lapisan yang ini kita letak di atas kapas saja. Macam tadi kita letak macam tu kan. Yang ni kita taburkan di atas kapas begitu saja. Ni bahagian kepala. Ya, bahagian kepala. Macam tu gitu. Lebih kurang lah. Ustaz, ada yang tanya kenapa lapisan perempuan lebih daripada lelaki kena taburnya tu? Tak, sebab perempuan
asas dia 3 keping. Lelaki asas dia 2 keping. Sebab kan kita sebut tadi lelaki 3, perempuan 5. Betul. 5 perempuan tadi itu dikira 3 yang ini, kemudian kamis, kemudian telekong. Okey. Lepas tu dah taburkan. Okey, susun kita, tapi dia sampai dada. Lepas tu begini. Okey, so ini bahagian yang kepala dan bahagian sinilah yang kapas ni. Sampai dada. Lepas tu bahagian bawah lah. Bawah tu sampai mana Ustaz? Mungkin sampai, saya rasa mungkin daripada pinggang sampai ke paha lah. Paha, begitulah. Sebab kita akan buat macam hanya bahagian kemaluan lah. Ya. Okey. Kubul dan dubur tu kita akan tutup dengan kapas nanti. Okey, Ustaz. Okey. So kita letak macam ni. Lepas tu Seterusnya kita pun kamis ni kita akan buka lah. Buka macam tu. Kita akan buka semua. Okey. Dan kita akan letakkan jenazah di sini. Letakkan jenazah di sini. Kalau menggunakan design yang macam ni, yang berjahit ni, maknanya kita akan masukkan tangan dia perlahan-lahan lah. Masukkan sini. Kalau design yang simple yang saya tunjukkan tadi itu, maknanya letak kepala, lipat turun ke situ je. Lipat ni. Sebab tadi kita buat 2 kan. So lipat ke atas. So bahagian tangan ni kita tutup dan kita ikat lah. Kadang-kadang dan juga tepi ni kita ikat. Lepas tu kita pun kiamkan tangan dia. macam solat lah. Macam solat. Okey. So ada siapa yang nak tidur? Fizo. Dia kata dia tak Tapi ni tutup ni sikitlah sebab saya takut nanti kotor benda ni. Okey. Kotor dan juga kapas. Okey. Tutup macam itulah lebih kurang okey. Yang sepatutnya ini kat kepala lah kan? Kat kepala. Okey. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okay. Sebelum tu terima kasih kepada Masjid Al-Mujahidin dan Masara PJ kerana menaja barang-barang. Dia memang ada jual memang betul. set Satu letak set. ni. Itu yang saya sebutkan dulu, beli balik simpan di rumah. Birthday kau bila dulu? Birthday kau bila? 3 Jun. 3 Jun insya-Allah. Sekarang boleh beli kan? Allah, baik jenazah ni. Allahu akbar. Okey. Dia pakai baju hitam. Dia kena bawa atas sikitlah. Atas sikit sebab nak kenakan tangan di sini ya. Pada tangan baju ni kita pastikan dia dekat ni lah Masuk kepala ni. Saya masuk tangan masukkan dalam begitulah. Dia meninggal. Ni baguslah jenazah masukkan sendiri. Okey. Pandai. Dah training dah. Ini senang kerja kita. Okey. Okay, jadi bila kita masuk ni kita tutup rapat macam tu. Okay. So macam kapas tadi tu maksudnya kita naikkan di bahagian maluan. Sebab tu kapan ni kita kena buat di tempat tertutup. Sebab kadang-kadang orang berebut nak tengok, tak payahlah buat dalam kawasan yang tertutup. Okay, jadi kita tutup apa semua. Lepas tu kita baju ni rapat. Okay, kalau lelaki kita juga boleh letakkan serban. Serban. Boleh. Boleh buat serban. Memang lilit macam orang hidup lah. Ya. Walaupun dalam hadis daripada Aisyah tu menyatakan Nabi dikapankan dengan hanya 3 keping kain tanpa ada serban dan juga kamis. Tapi dalam fiqh ni uruf juga kita ambil kira lah kebiasaan. Jadi masyarakat kita ni kebiasaannya dia buat juga serban tu. Tasbih tak boleh? Ustaz, tasbih letak sekali ke? Tak boleh. Serban sahaja. Kopiah tak boleh. Kopiah pun boleh lah. Tapi kena ambil yang cotton tu lah. Kopiah yang cotton daripada made in China tu. Okey, baik. Jadi bila kita ada ni, jadi kita pun akan buat satu demi satu lah. Macam ni kita dah tangan kita dah kiam dia. Nervous pula aku. Kanan atas. Jadi kita akan rapatkan. Sebab tu dalam kapan ni saya rasa 6 orang tu antara ni lah senang buat kerja. Bilangannya okeylah. Kita akan rapatkan betul-betul. Stokin dia pakai tak? Stokin tak payah pakai lah. Stokin tak payah pakai. Muka boleh buka macam ni. Jadi bila kita balut di bahagian muka ni kita akan biarkan. Tapi di sini kapas ni sini kita akan letakkan kapas. Dan di atas bahagian ni pun kita akan tutup dengan kapas. Baik. Bahagian depan ni. Jadi bila kita tutup supaya apa? Muka ni kita buka sebab kadang mungkin lepas pada selesai kafan mungkin ada keluarga yang datang nanti Muka tu last saya Muka last sekali. Jadi kita angkat ni kita rapatkan betul-betul. Macam ni kita rapatkan kaki dia. Okey, kita masuk. Okey. Wah. Okey kita buat betul-betul bagi dia ketat ni. Betul-betul bagi dia ketat. Bagi dia ketat. Kau dia tak boleh longgar Ustaz Bagi ketat ni tu. Okey, lepas tu yang kedua lah kalau lelaki maksudnya. Baik. Lepas tu dua yang ni lah. Yang kedua. Dua lapisan. Dua lapisan sama juga. Kita buat benda yang sama. Benda yang sama juga untuk. Okey. Jadi kita masukkan tadi tu. Ini kaki ke apa? Berat sangat ni. Okey. Tapi ada jugalah dari segi susunan tu dia kata apa? Afdalnya kita buat yang kiri dulu. Kau pernah tengok bahagian jenazah kiri ni yang pertama. Untuk yang bahagian luar ni. Yang kiri tu kita masukkan di mananya terbalik macam kita buat ni lah. Yang ni kita pusingkan kanan dulu. Maksudnya yang bahagian kanan tu kita lipatkan ke atas. Tapi bagi saya itu lebih daripada macam yalah nak cari kelebihan afdal. Itu saja. Tapi asasnya begitulah.
Jadi bila kita buat macam tu, kalau lelaki dah cukup lah. 2. Okey. Oh, ni Yang itu kalau perempuan, maksudnya lapisan yang ketiga. Lepas tu kita pun ikat di kaki ni. Kita ikat. Kita ikat tu, kemudian kita buatlah macam... Ikat tu, ikat mati ke Ustaz? Tak, ikat tak mati. Sebab dalam liang lahat nanti kita akan buka. Oh, dia akan buka balik. Ya, kita akan buka. So, ikat ni sementara nak masuk liang lahat lah. Macam ikat tali kasut je lah kan Ustaz? Jadi kita ikat tu macam kita ikat tali kasut. Nak cuba Ustaz? Saya pun nak. Okey. Ini sebab kita tak ikat betul lah. Maknanya kita... So kan kita ikat macam biasa. Ikat macam biasa macam tu je. Ikat macam tali kasut lah. Sekali. Kita ada lebih kurang 2 minit lagi. Okey. Lepas tu kita macam tu je. Maknanya macam ni dalam liang lahat nanti kita akan tarik macam tu je. Okey. Oh, dia memang kena buka Ustaz. Kena buka. Dalam liang lahat dia memang kena buka. Kat baju semua tak perlu buka kan? Tak buka. Yang buka tali saja. Tali saja. Ustaz, ada macam larangan ke apa ke jangan terkena apa-apa dekat jenazah selepas dikafankan, ada tak? Tak ada. Macam okey, satu benda yang kadang-kadang pernah berlaku dalam masyarakat kita ialah okey. Kita juga pakai minyak atar. Saya tak pasti ada. Okey, ni ada. Minyak atar ni eloknya cari yang tidak berwarna. Macam inilah. Okey. So kita letak macam biasalah. Dan ada juga pandangan yang mengatakan maksudnya bersama dengan wangi-wangian lah Ustaz. Betul. Dan boleh diletakkan celak. Celak sebab celak tu adalah sunnah. Tapi kalau nak pakailah. Tapi jangan pakai lipstick, celak saja. Kena make up semua ada. Celak mata. Celak hanya mata dengan mata. Bulu kuning? Mata saja. Dia bukan satu kewajipan lah. Bukan satu kewajipan. Kalau pewangi semua. Dibenarkan. Tapi pewangi pun kena tengok juga. Wangi digalakkan. Kena tengok juga kalau yang ada alkohol semua memang tak boleh lah. Jadi kita sama-sama. Banyak tanya pula. Dan kita juga ada orang yang meletakkan yang bantal. Bantal yang kecil lah. Dia selesa sikit lah. Kau bagilah bantal kat aku. Okey. Jadi begitu. Jadi dipasangkan macam tadilah. Kita letakkan ni. Letakkan air mawar. Sama juga. Direnjiskan. Direnjiskan. Lepas tu mawar tak boleh bawa sekali Ustaz. Tak. Tapi kalau saya hidup semati, apa salah? Baik. Tali ada 5 jenazah ni. Maksud tali tadi mana ujung kaki, ujung kepala, tali dekat dada, dekat sini, tengah, betul di sini. Kita kata nak ikatkan tali tadi. Tapi tali tu memang tak ketatlah ikat kan? Tali kau risau tali apa pasal? Tali tu kita lepaskan. Tapi takut seksa jenazah sebab masuk dalam tu nak buka balik kan. Ustaz, ulang balik. Tali sana ujung. 1. Okey, kepala. Okey. Dada. 3. Sinilah kita pinggang. 5. Perempuan pun sama? Perempuan pun sama. Cuma satu yang saya nak sebutkan tadi lah pasal isu yang kata ni. Ada orang kadang-kadang ditulis ni, lafzul jalalah. Dia tulis. Yang dia pakai, tak kira lah setengah tu dia pakai apa nama ni, celak ataupun dia pakai apa nama tu tadi, minyak atar tadi tu digunakan tulis walaupun tak nampak. Tapi itu bagi saya ada perbuatan yang tak betul lah. Tak boleh. Tak perlulah. Okey. Lepas tu Ustaz, orang kata betul kalau jenazah datang family nangis-nangis menitik air mata tu semua macam mana Ustaz? Benda yang tak ada dalil daripada hadis lah, daripada dia apa tidak salah lah. Itu tak boleh. Tidak salah, tapi takkanlah kita nak menangis sampai betul-betul. Ya, kan. Orang kata tak boleh lah juga nak meratap kan. Kesian pula lencon ni. Baik, apa pun itulah dia, selesai sudah. Masa kita terhad, jadi saya rasa jadi kita tak apa. Semua dah pandai dah, semua dah pandai. Nak ikat. Buka sendiri. Buka sendiri. Suka mak kau. Member nak meninggal. Jadi mata di muka tadi tu memang kapas. Akhir sekali akan ditutup dengan kapas lah. Mana bila dah semua keluarga pun dah apa nama tu, mungkin kita kata penghormatan terakhir lah, sama ada nak kucup di dahi dan sebagainya. Bila nak tutup, nak ikat terakhir di muka tadi tu, kita akan letakkan kapas lah. Tak pernah jadi tak boleh buka dalam lain lahat. Lain lahat tak. Kalau ikat mati, memang tak boleh buka. Tapi kalau ikat mati, kalau yang macam ni kita tarik je lah. Okey. Kita tarik macam tu. Tapi dia memang kena buka Ustaz. Memang kena buka. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Ya Allah, saya Ustaz Rahimi Masan daripada UM sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi
untuk mengajar kami dan juga para penonton Nasi Lemak Kopi O tentang pengurusan jenazah 3 minggu. 3 minggu betul-betul ya. Dan selepas ini tak ada pula nak kebumikan lah. Sebab sini nak korek tak boleh. Sebab dia kena model yang lahat tu tak ada. Banyak yang kita belajar dan banyak bagi manfaat kepada penonton lah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Kalau nak refer Ustaz, ada Ustaz share kat mana? Kat Facebook ke mana Ustaz? Saya rasa banyak daripada ni boleh kita cari bahan daripada sama ada online pun ada. Buku-buku pun ada sebenarnya. Baik, sekali lagi terima kasih Masjid Al-Mujahidin di Damansara PJ kerana menaja barang-barang untuk pengurusan jenazah ini. Ya, baik. Selepas ini kita ada legenda bola sepak negara akan bersama dengan kita, nantikan. Bersama dengan dua otai. Nasi Lemak Kopi O berehat seketika. Sekian lama ia jelas terang di mata menungguku, menunggumu. Cuma membingung acap kali aku tertewas oleh diriku, oleh dirimu. Bagaimana harus aku atasi setiap janjiku tak menetapi. Berwaspadalah walau ia sekecil zarah, mantapkan imanmu takkan goyah. Mengertilah yang melihat, mengertilah yang mendengar, mengertilah sesungguhnya maha segalanya. Ya Habibi ya Allah, tabahkanlah hamba, tabahkanlah hamba, tabahkanlah hamba. Ya Habibi ya Allah, tabahkanlah hamba, tabahkanlah hamba, tabahkanlah hamba. Bagaimana harus aku atasi setiap janjiku tak menetapi. Berwaspadalah walau ia sekecil zarah, mantapkan imanmu takkan goyah. Mengertilah yang melihat, mengertilah yang mendengar, mengertilah sesungguhnya maha segalanya. Ya Habibi ya Allah, tabahkanlah hamba, tabahkanlah hamba, tabahkanlah hamba. Teguhkan aku agar tak lagi terjatuh. Dengarkan sesungguh jiwa ini milikmu ya Allah, milikmu ya Allah. Ya Habibi ya Allah, tabahkanlah hamba, tabahkanlah hamba, tabahkanlah hamba. Ya Habibi ya Allah, tabahkanlah hamba, tabahkanlah hamba, tabahkanlah. Mengertilah ia melihat, mengertilah ia mendengar, mengertilah sesungguhnya maha segalanya. Ya Habibi ya Allah, tabahkanlah hamba, tabahkanlah hamba, tabahkanlah ya Allah. Habibi ya Allah, tabahkanlah hamba, tabahkanlah hamba, tabahkanlah hamba. Ya Habibi ya Allah, tabahkanlah hamba, tabahkanlah hamba, tabahkanlah hamba. Assalamualaikum. Apa abang? Baik. Baik. Ini The Twinnies. Dah okey, dan bukan The Twiggies. Bukan twins. Okey, baik. Ya. Yang mana kakak, yang mana adik? Okey, saya Kejap, kakak. kejap. Baru nak teka. Baru nak teka. Dah tahu dah, dah tahu Ni dah. Tekan nama kakak. lah, tekan nama. Ni kakak, ni adik. Okey. Nama dia apa lo? Atira. Atika dengan Atira, dua orang. Atira. Okey. Boleh panggil Atira. Atira je. Atira. Atika? Ni Atika. Sebab K datang dulu kakak kan. Oh. Okey, baik. Okey, datang dulu kakak. Okey, yang tadi tu adalah lagu daripada single terbaru. Ya. Anda lah. Macam ada unsur-unsur keislaman sikit. Memang itukah dia punya hala tujunya tu?
Ya, betul. Sebenarnya sebelum ni kami hasilkan lagu ciptaan kami sendiri. You Marah Love You dan Dalam Hati, dan single ketiga ni kami bekerjasama dengan DJ Fast. Tabahkanlah. Memang ada unsur-unsur motivasi sikit. Kan nak dakwah, kita nak macam nak bagi ketabahan lah dekat lirik tu siapa yang tulis? Lirik Official Viral. Yes, Official Viral. Wow. Viral dua beradik kembang juga. Kembang juga. Ampang memang cari geng-geng kembang yang buat ni Maknanya lagu You Marah I Love You tu yang dulunya. Ya, betul. So sekarang ni lebih ke arah berdakwah lah, berdakwah. Ya, betul. Pasal apa hangpa tak berduet sekali yang viral tu kembar juga kan. So kembar juga kat sini. Kalau ada rezeki boleh je, insyaAllah. Akan datang. Okey, sekarang ni Atikah dan Atirah masing-masing berumur 23 tahun. 25. Wah, dah naik. Sudah tukar kan? 24 6 bulan. Okey, 25 tahun ni lah. 25 Okey, asalnya kumpulan ni ditubuhkan bila? Boleh kongsi tak? Okey, sebenarnya kami mula menyanyi sejak kecil lagi. Okey. Sejak kami berumur 14 tahun. Alright. Bersama dengan ayah dekat Perlis. Lepas tu kita orang sama belajar. Ayah duduk jauh, so kami pun berdua lah. Jauh lah ya? Jauh lah. Kita orang stay dekat UiTM Shah Alam. So dekat situlah kami start bergerak secara Okey, UiTM Shah Alam buat course music. Ya, betul. Memang pilih nak masuk music. Memang dua-dua orang hampa satu kelas Satu kelas, satu kolej. Oh, dahsyat. Dua pun satu bilik. Nah. Dah So kita orang kongsi banyak benda yang penyakit yang sama. Oh ya ke? Yalah, kembar kan. Macam saya dengan Fizu pun kata kembar. Itulah sama-sama. Okey, maknanya saya difahamkan Atikah suka menyanyi. Lebih kepada menyanyi. Atirah lebih kepada main muzik. Yes. Kalau diubahkan peranan tu boleh ke? Boleh. Apa beza pitching suara ke apa? Ada beza tak? Okey, saya Range suara saya lebih rendah pada dia lah. Saya alto, dia soprano. Dia memang macam ni tau. Kalau kembar memang seorang hyper, seorang akan dia macam... Tapi orang boleh perasan tak kalau katalah dengar cakap phone ini Atikah ke Atirah? Boleh perasan tak? Itulah kalau orang yang dah kenal kami, dia kenal lah. Kalau yang ni confuse juga. Dia kata mak pun confuse juga. Mak sini confuse. Orang lain lagi lah. Boyfriend confuse tak? Alamak. Pernah tak macam aku busy ni hang keluar dengan boyfriend aku Zat? Menyamar lagi dia. Menyamar. Okey, baik. Macam mana agaknya peminat nak mendekati Twinnies? Okey, dan baru-baru ni kita orang dah pun publish video klip kami. Boleh search dekat YouTube, Tabahkanlah Official Twinnies di channel Surya Records. Dan boleh follow kami dekat Instagram @officialtwinnies_. Dekat Facebook. Okey, Atikah dan Atirah Nordin. Dekat Twitter @AtikahAtirah. Tapi sesuai lah Fizo, dia buat lagu keislaman tu. Bagus. Kaki pun tak nampak dah. Bagus, Islami. Tenggelam. Bagus. Tahniah lah. Sebenarnya berdakwah dalam lagu, menyampaikan mesej yang baik. Okey. Kita harapkan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada anda. Terima kasih jemput Twinnies. Saya percaya semua peminat bola sepak tempatan tidak sabar menunggu pasukan manakah akan menjadi cabaran kepada pasukan mereka di peringkat pusingan ketiga Piala FA 2017. Sebentar lagi sama-sama kita saksikan cabutan undian. Undiannya sebentar lagi, tapi sekarang ini kita akan bersama dengan legenda bola sepak tanah air, Datuk Santokh Singh dan juga Zainal Abidin Hassan yang akan bersama dengan Faizal sekarang ini. Okay, kita fokus kepada mereka. Bersama dengan pemain import Faizal. Ni apa, Roberto Carlos. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Luke dan juga Fizo. Twinnies ya, Twinnies. Tak sempat nak berjumpa, bye-bye. Ya, bye-bye daripada jauh ya. Okey, saya bersama dengan dua orang legenda bola sepak negara dan saya kalau kamera dah diarahkan kepada mereka, saya rasa tak perlu diperkenalkan, tapi sekali lagi lah saya nak bagi tahu kepada anda semua, seorang pemain yang telah pun memenangi Piala Malaysia sebanyak 9 kali sebagai ketua pasukan dan gandingan beliau bersama dengan Datuk Soh Chin An pada masa itu dikatakan sebagai pertahanan paling terbaik pernah dihasilkan oleh pasukan Malaysia. Itulah dia, Datuk Santokh Singh bersama dengan kita hari ini. Sihat Datuk ya? Sihat dan selamat pagi kepada semua. Ya, terima kasih banyak-banyak. Dan seorang lagi mula bermain dengan Selangor pada tahun 1980 ya. Memenangi Piala FA sebagai pemain Selangor pada 1997 ketika menewaskan Pulau Pinang. Memenangi Piala FA sebagai jurulatih Pahang pada 2006 selepas menewaskan Perlis 4-2 dalam penentuan penalti, dan 2014 selepas menewaskan Felda United. Zainal Abidin Hassan.
dan juga merupakan pelakon college. Masih saya ingat lagi kan bila dia macam budak tu kan. Okey, apapun terima kasih kepada kedua-dua legenda. Saya sangat berbangga, sangat terharu kerana dapat bersama dengan legenda berdua. Saya nak tanya dulu, bagaimana perkembangan sekarang Datuk Santok Singh? Boleh ceritakan kehidupan sekarang? Kehidupan saya biasalah. Pagi-pagi bangun, lepas tu pergi ke market. Market itu biasalah. Menjalani kehidupan sebagai orang normal. Sebagai orang biasalah. Ada tak masih lagi sibuk di Padang? Tak berapa sibuk, tetapi adalah kadang-kadang pergi untuk membagi latihan kepada budak-budak kecil ataupun peminat-peminat dekat kampung. Berkongsi ilmu. Memberikan tunjuk ajar. Abang Zainal pula macam mana sekarang? Dan masih lagi. Abang Zainal memang aktif lah. Bola memang masih aktif lah sebab darah daging. Ya. Dan juga bermain untuk pasukan yang menjemput ataupun exhibition match masih lagi involved. Baik, kita akan menjalankan undian Piala FA sebentar lagi untuk pusingan yang ketiga Datuk dan juga Abang Zainal. Jadi kita nak tanya apa yang anda berdua tengok ataupun perhatikan pada bola sepak masa kini, perkembangannya itu berbanding dahulu. Kalau nak bandingkan tu, dulu pemain-pemain tu main untuk negara atau untuk negeri untuk nak wakil pasukan-pasukan mereka. Tetapi sekarang saya ingat pemain-pemain sekarang dia nak main untuk ganjaran wang saja. Itu pandangan saya. Ya. Tapi adakah itu sesuatu yang salah, Abang Zainal? Abang Zainal sebab Abang Zainal terlibat dahulu dan sekarang. Sekarang pun mengajar orang yang ni kan, orang bagi yang terkini. Bagi saya memang ada betulnya juga Datuk Santok memberitahu walau bagaimanapun kita berubah. Memang sekarang ni kita memang time saya pernah bermain di time amateur. Waktu itu bersama dengan Datuk Santok dan juga pernah bermain di era profesional. Jadi bermakna era profesional ni memang banyak perbezaan dia. Macam Datuk Santok cakap, memang ganjaran, memang pemain mengejar ganjaran yang tinggi sebab di era profesional. Cuma mungkin kualiti yang berlainan, bola dah berubah. Itu jadi pandangan Datuk dengan bola sepak sekarang mungkin ada perbezaan sikit. Ya, itu dia. Dan kita tengok sekarang ni pun kalau nak ikutkan dia punya kontroversi itu banyak Jadi apa pandangan tentang kontroversi yang memanaskan bola sepak tempatan ini? Kalau nak cakap pasal kontroversi itu, kontroversi macam mana? Dia boleh kata daripada segi pemain itu sendiri, daripada pihak pengurusan. Kalau pihak pengurusan memanglah pasal pengurusan bahawa pemain-pemain datang untuk bermain untuk menjadi juara. Itu dia punya satu mestilah. Jadi susahlah nak bezakan lah. Kalau boleh, Zainal, saya ingat dia boleh jawab soalan ini dengan lagi tepat. Abang Zainal boleh tambah. Saya ingin menambah sikit kerana memanglah daripada pihak pengurusan bahawa dahulu dan sekarang dah berlainan kerana pengorbanan tiap-tiap persatuan ataupun pengurusan kerana bajet yang begitu tinggi. Jadi boleh kita katakan bola sepak sekarang di era perniagaan bisnes. Mungkin disebabkan perubahan daripada orang kata zaman yang bukan komersial, sekarang ini dah jadi komersial. Dan ia adalah antara satu perubahan yang global sebenarnya. Jadi bagi persatuan ataupun pihak pengurusan, mereka inginkan return dengan baik. Jadi sebab tu memang banyaklah macam you cakap isu-isu penting dibangkitkan. Adakah itu sihat ataupun tidak untuk perkembangan bola sepak? Bagi saya dua-dua ada hak masing-masing. Pengurusan dia ada hak pengurusan kerana dia punya sponsor tu yang amat tinggi. Pengurusan perlu mencari dana yang banyak dan jadi dengan untuk mendapat dana yang banyak, pasukan mestilah di dalam tahap yang baik. Okey, saya nak tanya Datuk Santok Singh.
apa ataupun momen yang paling indah sekali yang tidak dapat dilupakan? Kalau paling indah saya ada dua lah. Satu tahun 1974 bila kita menang bronze medal di Tehran Asian Games. Yang lagi satu ialah tahun 80 bila kita qualify untuk Moscow Olympic. Moscow Olympic. Tetapi pada masa itu kita tidak pergi pasal ada boycott dan isu. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya kita nak bersama lagi dengan legenda berdua ni, tetapi dalam segmen ini masa sangat singkat. Mereka akan kembali sebentar lagi untuk proses undian Piala FA 2017. Nanti kita boleh sama-sama sembang lagi ya. Terima kasih Datuk Santok Singh dan juga Abang Zainal Abidin Hassan, dan kita akan kembali selepas ini. Kita ada jus isotonic. Kalau Datuk dan Abang Zainal nak cuba, InsyaAllah. Boleh ya? Cuba. Saya yang buat jus itu. Tak ada minum. Kembali selepas ini. Ya, alhamdulillah kembali ke Nasi Lemak Kopi O, dan terima kasih kepada semua yang terus setia bersama dengan kami. Dan kita nak ceritakan kepada anda satu penyakit yang bernama kayap sebenarnya. Ya. Bukan yang jenis macam kalau orang ada duit tu kaya, tak ada duit kayap. Yang ini kayap yang lain. Rasanya ramai orang dah pernah dengar penyakit kayap. Percaya mungkin dunia moden sekarang ni ramai orang terlepas pandang. Mungkin pergi doktor, ada nama saintisnya, dan mungkin nama saintis kampung mungkin kita tahulah. Nama saintis, nama saintifik. Nama saintifik. Saintifik. Maafkan nama saintis. Kalau nak tanya, kita ada dua orang saintis bersama dengan kita. Apa khabar saintis? Halim Zakaria. Alhamdulillah. Dan juga kita ada pesakit kayap yang sedang menerima rawatan daripada Ustaz Halim sendiri. Tapi betul memang mereka ataupun demonstrasi saja? Tak. Memang okey, baik, tak apa. Cik Norehan Ismail. Cik Norehan, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini ya. Baik, Ustaz Abdul Halim, nak tanyalah orang, mungkin orang dulu biasa dengar kayap tu apa. Sekarang ni mungkin nama saintis, nama saintifiknya lain. Nama dah moden. Boleh Ustaz terangkan sikit. Kayap tu apa sebenarnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Okey, baik, hari kita nak bincang bab kayap. Kayap tu istilah memang ada bahasa, segi bahasa. Dalam bahasa saintifik tu mungkin chicken pox lah, eczema lah, sebagai contohnya, itu sebagai satu daripada penyakit-penyakit yang ada kait-mengait dengan kayap sebagai contohnya. Tapi bila sebut kayap tu memang dalam kamus semua ada. Istilah orang Melayu. Iaitu yang berlaku dia ketumbuhan di bahagian kulit, luar kulit. Okey, ada berbagai-bagai jenis kayap. Pertama, ada kayap dipanggil kayap tapak kucing. Maknanya dia macam tapak kucing lah. Satu-satu. Okey. Dia bertapak-tapak tu dia berselang-seli. Satu step ya. Ada kayap ni dia kayap ular. Kayap ular tu dia bersambung. Sekiranya dia berekor bersambung dengan kepala dia, boleh bawa maut. Itu yang kita selalu dengar tu. Ustaz ada passion sebab apa? Dia berkaitan dengan gangguan makhluk halus. Itu pun nak tanya kat Ustaz. Adakah kayap ni memang ada kena-mena dengan bagilah habis kita pasal kayap tu. Tak apalah, sambung sama-sama. Okey. Rata-rata sebab itu kalau kita pergi jumpa doktor di klinik, hospital orang Islam, orang Melayu, dia akan suruh kita berubat di kampung. Cara alternatif. Sebab apa? Dia berkait dengan makhluk halus. Macam tu. Ya, betul. Sebab apa? Contoh macam kayap ular. Kayap ular ni dia berjalan. Dia boleh berjalan kan? Dia boleh bersambung. Itu yang bahaya dia. Dia biasanya dekat badan sahaja. Dekat badan, bahagian yang sensitif. Biasanya daripada pusat. Kalau kayap ular tu, yang sebab tu Ustaz bawa hari ni, hari Jumaat kemarin Ustaz rawat, tapi abang ni dia tak tahu bahawa dia kena kayap. Dia kata sakit pedih lah. Bila saya tengok, masya-Allah, risau saya dah separuh badan lah. Badan dia. Itu kemungkinan kayap ular yang akan bersambung. Ya, akan bersambung. Kalau dibiarkan akan bersambung. Ya. Lain daripada kayap ular, kayap tapak kucing. Ada lagi. Kayap melukut pun ada kan? Kayap melukut, macam-macam istilah lah bahasa Melayu kan. Okey, Ustaz, tadi Ustaz cakap kayap ular ni ada kaitan dengan gangguan jin. Ada tak kayap ular yang boleh kayap ular pula, kayap jenis lain yang tidak berkaitan dengan jin boleh diselesaikan oleh doktor? Itu penyakit kulit. Itu dia tak panggil kayap. Mungkin contoh eczema. Penyakit kulit. Ataupun kurap. Kurap.
panah, itu penjaga kulit. Tapi kayap ni masalah dia kait dengan jin tu sebab dia berjalan. Jadi kalau tapak kucing tu berjalan habis. Apa badan boleh kalau dibiarkan. So yang macam Cik Nurihan mengidap ni adalah kayap ular. Kayap ular. Apa kaitan kayap tu dengan jin ya Ustaz? Okey, memang ada jin ataupun syaitan yang duduk di bahagian kulit kita. Nama dia Uma Mildam. Jin betina. Nama jin tu. Semua orang ada benda tu. Semua orang. Kalau kita kita tahu kita tak jaga kebersihan. Okey. Ya, kemudian dan darah kita kotor. Maka sebab Nabi sebut dalam hadis kan, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan duduk dalam jasad anak Adam bersama dengan darah yang mengalir. Maknanya darah kita kotor tu dia akan menyebabkan jangkitan kuman dan di situ ada gangguan makhluk halus ataupun syaitan. Jadi gangguan ini adalah gangguan daripada jin itu sendiri ataupun ada dihantar ke ataupun sebagainya? Dia berkaitan juga dengan sihir. Contohnya santau angin. Santau angin. Dan juga simptom kena gangguan makhluk halus sihir tadi, dia akan keluar bila peringkat awal dari dalam, peringkat akhir dia akan keluar untuk di bahagian kulit. Okey. So lepas ni Ustaz Alim akan terangkan jugalah cara-cara nak merawat. Tapi Cik Nurihan bila sedar mengidap kayap ni? Saya sedar sebelum saya kena tu. Saya pun saya selepas saya sembahyang asar. Saya rasa perut saya sampai ke sini memang panas. Pedih. Panas, memang panas kat dalam panas. So saya pun duduk sama-sama diri. Lepas tu saya kosongkan minda saya. Lepas tu saya doa lah, ya Allah, tunjuklah pada kena aku ni. Jadi setelah saya panas, kemudian kebetulan pula mak mentua saya pula ada di rumah. Dan dia pun sapu minyak panas semua. Tapi tak hilang juga. Hilang juga. Lepas tu dah nampak kesan-kesan dah keluar? Tak ada. Apa pun tak ada lagi. Oh, dia kosong panas, panas tapi rasa sakit. Apa-apa saya tidur malam, belakang saya panas juga. Saya ingatkan mungkin saya ada batu karang dalam buah pinggang. Sebab kawan saya kata kalau you sakit perut kat depan, kat belakang, there must be kidney problem lah kata. So saya pun risau juga lah. Lepas saya fikir-fikir macam mana. Kemudian satu hari saya bawa orang saya pergi bekam. Dan saya terjumpa dengan air kelapa muda. Saya minum air kelapa muda nak hilang pun badan. Bila saya minum air kelapa muda, besok tu saya bangun saya tengok dia dah keluar. Dia keluar. Jadi air kelapa muda juga memang satu daripada perawatan yang rawatan untuk keluarkan panas. Maksudnya ceritanya kalau tuan tak minum air kelapa muda, dia masih ada lagi kat dalam dan tak tahu lagi sakit apa. Wallahu a'lam, tak tahu apa lagi. Jadi kebetulan pula saya pun masih bawa isteri saya untuk rawatan dengan Ustaz Alim. Jadi saya pergi sekali. Bila saya pergi sekali dengan Ustaz Alim, saya tunjuk kepada Ustaz Alim. Ustaz Alim cakap, ini kayak ular, dia kata. Ini bahaya dia kata. Jadi saya tahu juga bila orang kata kayak ular, mesti nak cari seorang ustaz untuk jampi. Itu apa yang saya percaya daripada dulu lah. Jadi kebetulan pula saya pun nak kenal dengan Ustaz Alim lama. Dia pun boleh juga. Okey, maknanya Ustaz Alim boleh tunjukkan cara-cara nak merawat dia sekarang ni. Alhamdulillah sekarang demo ni okey. Alhamdulillah bila saya sapukan apa yang ada Ustaz Alim bagi, saya rasa berapa lama? Lebih kurang 4-5 hari dah saya kena. 4-5 hari. Sakit tak dia punya kayap ni? Baik, untuk rawatan kayap ni. Rawatan kayap ni kita perlukan antaranya bedak sejuk asli ya. Bedak sejuk asli dan juga air yang didoakan dan juga mangkuk putih yang porselin ataupun mangkuk yang putih yang clean. Sebab apa dia perlu jaga kebersihan. Sebab tu Ustaz pakai sarung tangan sensitif. Kalau kena dia boleh berjangkit. Dan juga ni adalah rumput samba. Rumput samba yang kita guna akar dia untuk buat sapu. Tak boleh sapu dengan tangan. Sebab dia bisa dia boleh merebak. Jadi sebab itu kita guna kaedah ini sapu. Okey, doa-doa tuan-tuan boleh download dalam Facebook Ustaz. Tak je Ustaz Halim Zakaria ada doa-doa ataupun kaedah. Antaranya kita baca Fatihah, Ayatul Kursi, selawat syifa, selawat tafrijiyah, surah Al-Hasyr ayat 21 24 dan juga surah Al-Qalam ayat 1. Kaedah dia. Contohnya kita kena doa kepada pesakit dan juga air untuk diminum dan untuk buat bancuh bedak sejuk. Okey. Contoh dia boleh buka abang? Boleh sikit demo. Abang buka sikit. Okey, ini kayak ular yang bersambung. Ya, ini. Buka sikit tu. Sikit. Okey, ini kayak ular. Mana dia bermula daripada pusat. Tutup sikit pusat. Okey, dia bersambung ke atas. Kalau dia bersambung ke belakang sampai melilit tu, maka boleh bawa maut. Bagian itu ya. Jadi kita doa, auzubillahi minasyaitonirrajim, kita pegang abang tu ya. Contohnya saya ringkas sajalah. Baca surah Al-Qalam ayat 1 tu baca satu nafas.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Baca 7 kali. Ya, lepas tu baca bismillah 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil syafi. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahil wafi. Bismillahirabbil samawati wal ardh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kemudian tiup. Okey. Kemudian tiup dekat bahan-bahan tadi, bedak sejuk semua sekali dengan air doa. Okey. Dan kita bancuh bedak sejuk tadi. Kemudian kita sapulah ya. Sapu tempat yang sakit tu ya. Sapu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sapu ya. Baru lagi lah sebenarnya. Baru lagi. Ini baru hari Jumaat kemarin. Alhamdulillah dah kering dah. Kalau kita tengok dalam Facebook, Ustaz ada masuk gambar abang ni. Dia punya tempat kayak tu memang dia meletup-letup. Dia tak pecah lagi. Okay. Jadi dengan bedak sejuk ni, alhamdulillah ya. Dengan doa, dia ni berjalan. Dengan rawatan yang seperti ini, memang dia akan mujarab lah insya-Allah ya. InsyaAllah dengan izin Allah, pengalaman kebiasaannya lah, kebiasaannya ya. Okey, itu dia punya demo ya. Dan biar dia kering sapu lagi cepat. Dia boleh berjangkit ataupun tidak? Boleh berjangkit kalau kena cecair dia. Cecair dia sebab apa gangguan tu yang bersama. Contoh dia macam abang ni, isteri dia mimpi ular. Maknanya ada kait-mengait, itu kayak ular. Dan semasa saya rawat di rumah, tanya abang apa berlaku? Tanya abang. Saya pun terkejut sebenarnya. Apabila ustaz sedang membaca ayat Quran, tiba-tiba lampu semua terpadam. Semua terpadam. Di bilik rawatan ustaz. Bilik rawatan ustaz tadi. Jadi saya pun bingit jawapan. Jadi saya rasa mungkin ada berkaitan dengan apa ustaz kata, ada jin. Mungkin. Tapi bil bayarlah. Saya bayar. Selingan saja, selingan. Okey, Ustaz, terima kasih banyak-banyak diucapkan. Dan insya-Allah ya, dengan apa yang Ustaz kongsikan hari ini, kepada anda yang mungkin mengalami masalah yang sama ataupun ada keraguan, boleh berhubung dengan Ustaz Halim melalui Facebook ya. Sekali lagi Ustaz Halim Zakaria. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Semoga segera sembuh Cik Rehan Ismail atas penyakit yang diuji ni. Okey. Baik. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Kita ada tune bikin jus isotonic. Dan kita tak sabar nak menunggu undian Piala FA 2017 sebentar lagi di Nasi Lemak Kopi O. Isotonic. Okey, berehat seketika. Nasi Lemak Kopi jom kita buat jus yang menyihatkan hari ini. Ya, betul. Tapi macam nak masak je semua sayur-sayur dia, macam nak buat bikin jus ni? Oh, ini biasalah masakan dan juga... Allah Akbar. Tengok. Sebab tu aku cakap, ni tempat potong buah-buahan. Ni nak duduk posisi ni memang nak ketepikan aku ke? Boleh tak ke sana sikit? Tengah sikit. Kita tak ada masa ini. Kita memang tak ada masa dan kerana hari ini minuman jus isotonic, maka kita perlukan kecergasan yang amat tinggi sebenarnya untuk membuat jus ini dalam masa yang sangat singkat. Dan antara bahan yang diperlukan adalah suku biji tembikai, 1 biji apple, 1 batang timun, 2 batang seledri ataupun celery, 1 biji orange, seikat salad romaine, secubit garam. Mudah je ni, mudah je ni, okey. Okey, dan senang saja. Semua ada kat dalam dapur anda. Tengoklah bahan-bahan itu, nampak bahan-bahan itu, sediakan. Kemudian kita masukkan semua sekali. Blend. Itu saja. Itu saja cara buatnya. Sekian, terima kasih. Timun ni yang saya tahu dia boleh mengembalikan tenaga kita, mengembalikan air yang hilang dalam kita. Ya, betul. Betul air yang keluar daripada badan melalui peluh dan sebagainya. Okey. Okey, dan sebab itu kita perlukan sesuatu untuk menggantikan elektrolit yang telah pun mengalir keluar daripada badan. Sebab tu kita ada garam hari ini, Faizal. Yes. Kita pun ada garam pada hari ini. Ini biar betul. Secubit saja ya. Jangan itu semangkuk. Okey. Kisarkan ke semua bahan yang telah pun disebutkan itu. Dan untuk anda apa dia? Untuk demo ini, kita buat satu-satu, okey? Berapa bahan nak kira tak? Apple tu boleh tolong buang biji tak? Sebab biji dia tak bagus. Kenapa? Ni nak buang? Biji apple. Biji apple satu orange, satu ni. Okey, campurkan ke semua dan kita tahu khasiat tembikai mempunyai kandungan air yang tinggi bagi melegakan hidrasi secara pantas. Apple hijau ada potasium, magnesium. Tahu tak dia punya apa nama petua untuk potong limau? Tak tahu.
Kalau nak bagi air banyak, boleh. Kita potong melintang. Okey, cuba. Banyak tak? Tak. Sama ni. Memang banyak ni tak semua ni? Semua. Ambil. Semua letak. Itu kau letakkan kulit-kulit sekali. Hei. Cerita petua bagai. Saya kalau saya potong limau lain. Saya potong daripada luar kulit dia, bagi dia bulat betul-betul. Lepas tu masukkan. Okey. Cakap macam ni kau nak buat jus ke nak buat apa tu? Aduh. Ini janji dah buat air. Ini isotonic ke jus? Aku tak tahulah. Boleh garam. Boleh menambah balik tenaga ke membuang tenaga pun tak tahu. Okey, garam banyak ni. Jangan banyak sangat tu. Sikit sangat tu. Okey, garam memang kita perlukan ya sebab sodium adalah satu nutrien yang diperlukan oleh badan. Kalau kita buat bulat tadi, bila nak habisnya? Dah lah, jangan sembang banyak, masukkan terus. Tisu. Kerana sebentar saja lagi kita akan ada majlis untuk mencabut undian Piala FA 2017 garam di sebelah kita ini. Jadi garam. Memang sesuai jus ini dengan tema sukan pada pagi ini, okey? Tema kecergasan dan khas kepada anda semua yang sibuk ataupun bergelar fitness freak contohnya, yang suka bersenam, suka pergi gym, kehilangan air yang banyak dari tubuh anda akibat berpeluh. Anda boleh gantikan dengan jus isotonic ini. Tapi warna dia macam terbaik warna dia. Okey. Nampak macam betul-betul boleh menghilangkan mengembalikan tenaga kita. Okey. Warna dia menarik. Saya rasa kita sebab memang sediakan pengaruh tembikai. Sudu dalam studio ni. Kacau lah dulu. Dah. Tapi itulah, bila dah siap ni saya cuba lupakan bagaimana look potong tadi tu lah. Kalau nak dia potong sendiri. Memanglah. Sepatutnya awak biarkan saya potong sendiri tadi. Saya tak suruh pun. Sudah 3 minggu. Bismillahirrahmanirrahim. 2 tahun. Berapa? Limau? Apa? Potong. Timun? Apa tadi? Saderi. Salad? Okey. Tembikai. Mari kita rasa jus isotonic yang ada garam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, amazing. Sedap. Woi, menyegarkanlah, betul lah. Segar saya rasa lah. Sedap sebab terlihat biji mata aku ni. Tembikai itu memang sedap lah kan. Memang tapi dia rasa saderi tu lebih sikit kan? Rasa saderi lah. Saderi dia memberikan tak tahulah apa nak cakap. Saya suka dia punya rasa tajam garam tu. Tajam garam. Dia tak rasa garam. Saya rasa walaupun garam diletakkan secubit, tapi disebabkan buah-buahan yang digunakan tu banyak mengandungi gula, fitonutrien. Lebih kurang macam itulah. Ya, ada. Tapi anda boleh cuba kat rumah jus ni dengan bahan-bahan yang ada ni. Betul lah. Kerana jus ni lebih kepada kesihatan isotonik yang dapat memberi tenaga. Menghasilkan tenaga. Dan bila dah bertenaga, bolehlah kita menonton filem daripada Grand Brilliance yang diberi judul J Revolusi. Nama saintis dia apa, Zai? Lakonan Zul Arifin dan ramai lagi. Baik. Okey, jom saksikan trailernya. Tiba-tiba bunyi filem. Apa? Satu persatu operatif kita terbunuh atau hilang dalam misi. J. Zulkarnain, Assault Leader. Tapi kenapa kau melutut hari ini, J? Komander, kita kena halang keruan. Tapi tak safe duduk sebelah ni. Dragon tak cukup lawan anda, J. Kita punya duty apa? Is to protect, J. Kalau aku teruskan, ramai lagi yang mati.
Biasanya Belas Belah Sabtu je, tapi hari ini kita bawakan kepada anda semua pada hari Ahad. Hari ini cukup istimewa dengan kuasa kami bawa lah ke hari Ahad. Iya. Sebenarnya bukan apa, hari ini cukup istimewa kerana kita akan jalankan undian bagi menentukan pasukan manakah yang akan berhadapan dengan pasukan yang lagi satu bukan dalam pertandingan Piala FA pusingan yang ketiga. Pusingan pertama hari itu telah membuka tirai pada awal bulan Februari. Pusingan kedua dan seterusnya pusingan ketiga yang akan diadakan pada bulan Mac nanti. Jadi kita akan bersama dengan tetamu kita pada hari ini, Encik Kevin Ramalingam, Ketua Pegawai Eksekutif FMLLP, dan juga yang berbagi Datuk Azril Madrus, Ketua Pegawai Eksekutif Tiket Hotline. Apa khabar semuanya? Baik. Terima kasih. Jadi macam mana perasaan hari ini untuk membuat sebelum kita melakukan undian, adakah teruja? Rasanya berdebar juga. Kebanyakannya tim-tim yang besar-besar masih dalam saingan, walaupun dua daripada gergasi Tanah Air, Selangor dan Kelantan dah tersingkir. Jadi cuma nampak Sarawak sekarang ni yang menang berapa game berapa piala sebelum ni. Apa pula? Penang Penang. Saya punya anak. Nasiblah. Macam mana Kevin melihat saya lihat ramai yang ternanti-nanti draw hari ini sebab banyak tim pihak JDT, Kedah, Perak, Pahang, Sarawak seperti katakan tadi, Penang dan sebagainya, Melaka tengah hangat sekarang. Betul. Kedah pun ada di situ. Negeri Sembilan pun tengah on form sekarang, Negeri Sembilan. So kalau kita tengok ada je akan berjumpa di dalam draw yang akan datang ni, dan mungkin akan jadi perlawanan yang amat menarik lah sebab ni kalah mati seperti semua tahu. Tak ada home and away. Jadi dia satu perlawanan saja. Itulah kelebihannya pada Piala FA ni. Piala FA ni dia satu piala di mana tim yang kecil pun mempunyai peluang yang besar sebab dia one off knockout. Kalah mati. Kalah mati. Ya, tidak ada peluang untuk apa orang kata cover lagi ataupun untuk cuba mengatasi kelemahan yang lalu sebab kalau dah kalah. Kalau kita tengok hanya satu tim je daripada Liga FAM yang masuk. Itu betul-betul memang tertinggi punya pencapaian mereka. MOF kita harap bahawa perjalanan mereka masih jauh. Kalau ada rezeki lagi boleh pergi jauh lagi. Okey. Baik. Datuk Azril, bagaimana jangkaan anda sendiri daripada pihak yang apa orang kata dia sebelah pertiketan ni? Pertiketan. Pertiketan. Ada juga term baru. Macam mana pandangan anda? Piala FA ni dia ada magic dia sendirilah. Dia peminat, mungkin kita semua kalau tak pergi stadium kita tak nampak, tapi peminat sebenarnya membanjiri stadium. Selalunya especially kalau tim tu melangkah jauh dalam peringkat-peringkat dan seterusnya, memang stadium akan penuh. Melebihi kedatangan Liga Super atau Liga Perdana lah. Kerana satu lagi orang suka Piala FA ni sebab dia ada insentif yang tersendiri. Kalau menang Piala FA tu, kita boleh layak kepada FC Cup. Ya, betul. So itu keistimewaan dia lah. Even Piala Malaysia yang berprestige pun tak dapat kelebihan tu. So dalam pasukan-pasukan seperti traditionally orang kata Pahang, Kelantan yang selama ni last few years ni banyak berjaya, jauh masuk final selalu. JDT baru-baru ni memang penuhlah stadium dan mencetakkan jualan tiket itu memang memperangsangkan sungguh memperangsangkan. Tapi memang lately kita tengok ramai penyokong-penyokong pun dah mula membanjiri stadium sebabkan industri bola sepak negara kita pun makin bertambah maju. Betul. Pandangan Datuk Azril. Dia bola sepak ni dia bukan hanya atas padang, dia senario bola sepak negara tu yang menjadikan orang lagi ingin nak pergi stadium tengok apa yang berlaku kan. Drama-drama di luar padang dan dalam padang tu. Isu-isu panas semua betul. Sedikit sebanyak membantu untuk mempromosikan bola sepak tempatan itu sendiri. Tapi kita nak tanya Encik Kevin lah, apa pasukan pilihan anda? Wah, dari belah penganjur kita tak boleh ada favorite lah. Tadi off air bagi tahu. Tapi bagi kita walaupun kita nampak jangkaan banyak lagi tim besar-besar sebab seperti misalnya Kedah tengah on form, bermain dengan amat cantik sekali.
JDT traditional powerhouse kita sekarang ni buat masa ni. Pahang pun sudah menunjukkan form mereka. Tetapi secara romantisnya kita berharap bahawa pasukan-pasukan daripada Liga Perdana dan Liga FAM ni boleh pergi jauh sikit ya. Kita nak tengoklah romantisnya saingan Piala FA ni kadang-kadang bagus untuk kita melihat satu pasukan yang mungkin tidak favourite untuk adakah Encik Kevin seorang yang romantis? Itulah saya tengok mata pun tahu dah seorang yang romantik. Dua kali pun tak romantis ada. Okey, Datuk pula. Datuk mungkin ada kita tahu Datuk di bahagian tiket hotline pertiketan. Jadi ada tak macam Datuk tengok pasukan yang akan menonjol dalam pusingan yang ketiga ni? Dia rahsia juga. Tak nak jawab. Saya pun kena berkecuali juga. Tapi saya rasa pasukan-pasukan yang memang orang kata powerhouse lah, betul macam Kevin kata tadi. Johor, Kedah ni semua ni, dia bukan saja pasukan yang baik, tapi bila stadium tu penuh dengan ramai penyokong semua kan, semangat pemain pun lain. So kemungkinan besar dia akan lebih bersemangat untuk mara ke pusingan seterusnya lah. So pasukan-pasukan ni lah pasukan favourite. Saya ada dua pasukan, Pulau Pinang tempat saya membesar, Kedah tempat saya lahir. Boleh tak? Boleh kan? Boleh. Itu kata MOF. Nanti kalau draw ni masing-masing jumpa ni mana itu dia memang macam ni. Saya akan saat lagi dia boleh jumpa ni. Potong jersey dulu. Okey, kita akan bersama dengan Fizo je lagi dan juga bersama dengan Zainal Abidin Hassan dan juga Datuk Santok Singh untuk membuat undian Piala FA pusingan ketiga, tapi sekarang kita saksikan terlebih dahulu pasukan yang layak ke pusingan ketiga. Jom saksikan sekarang. Yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Debaran semakin hampir. Pasukan manakah akan menjadi cabaran kepada pasukan pilihan anda untuk Piala FA 2017 untuk pusingan ketiga? 16 pasukan bakal berentap untuk membawakan pasukan mereka ke peringkat seterusnya. Itu pusingan suku akhir, separuh akhir dan seterusnya ke final Piala FA 2017. Juara bertahan JDT kita saksikan bakal bertemu dengan siapa pada pusingan yang ketiga. Dan bersama saya sekarang ini lagi sekali Coach Zainal Abidin dan Datuk yang akan buat cabutan undi menentukan pasukan dan menentukan posisi manakah yang akan berada di 16 posisi dan 16 pasukan yang bakal berlangsung pada 10 dan 11 Mac nanti. Okey, kita mulakan dengan cabutan yang pertama yang akan mewakili pasukan. Silakan Coach Zainal Abidin. So dengan sendirinya pasukan yang berada di nombor posisi ganjil 1 hingga 15 akan menjadi tuan rumah kepada perlawanan pusingan yang ketiga. Kita tengok, Kedah. Wow, Kedah merupakan yang pertama. Nama seterusnya posisi. Dan cabutan daripada Datuk adalah untuk menentukan posisi Kedah berada di posisi yang keberapa. Suspense saya, Datuk. Kedah akan berada di posisi yang kedua. Ini bermaksud Kedah tidak lagi menjadi tuan rumah kepada pusingan yang ketiga. Silakan cabutan seterusnya, Coach. Wow, okey. Cabutan seterusnya. Siapakah bakal menjadi pencabar kepada pasukan Kedah ataupun tuan rumah? Dan ataupun kita tengok pasukan yang seterusnya.
Iaitu... main utara je ni. Pulau Pinang. Okey, seterusnya. Haria Pinang Haria. Seterusnya. Kita tengok Penang berada di posisi yang ke berapa? Dia memang habiskan utara dulu Baik, berada di kedudukan yang ke-10. Ini bermaksud Penang juga bukan merupakan tuan rumah kepada pusingan yang ketiga Piala FA 2017. Baik, seterusnya kita tengok pasukan manakah? Wow, dia tidak bertembung lagi. Suspend. Kedah dan Penang telah pun mengesahkan posisi. Kita tengok pasukan yang seterusnya adalah pasukan PKNP FC. Silakan Datuk. PKNP FC akan berada di kedudukan ataupun posisi yang ke... Wow. Yang kelima. Baik, kita sudah ada pasukan tuan rumah PKNP FC berada di posisi yang kelima. Baik, seterusnya coach. Wow, masih belum ada cabaran lagi. Pencabar mereka banyak lagi. Kita ada baru 3 pasukan telah pun mengesahkan posisi. Dan pasukan seterusnya iaitu Sabah. Kita tengok Sabah berada di posisi yang ke berapa? Wow, sudah pasti setiap pasukan berhasrat ataupun bercita-cita untuk menjadi tuan rumah. Mempunyai kelebihan tersendiri. Yang ke-11. Okey, Sabah sendiri menjadi tuan rumah untuk perlawanan yang ke-11. Seterusnya coach, silakan. Sabah. Sebab dia ada favourite dia ni. Dia ada favourite. Tapi tak boleh cerita kat sini. Tak boleh cerita, nanti bayar sebab dia cabut undi kan. Kalau tak faham, Selangor, tak. Baik, seterusnya. MOFFC. Ministry of Finance Football Club. Berada di posisi yang keberapa, Datuk? MOFFC akan berada di posisi yang ke-12. 12. Sudah ada lawan ke belum? Ya, itu lawan dia. Sabah akan menentang MOFFC di Sabah. Baik, so seterusnya. Coach. Wow. Itu main kasar tu. Baik, JDT belum keluar lagi. Saya pasti ramai yang menunggu JDT akan bertemu dengan siapa. Baik, Perak. Wow, Perak pun mengganas malam JDT tewas di tangan Perak 2-1 semalam. Adakah akan bertemu di pusingan ketiga? Tapi saya harapkan mereka bertemu di peringkat yang lebih tinggi lah, sama ada separuh akhir ataupun final. Alamak. Yang pertama, wow, Perak menentang Kedah. Itu ibarat satu persaingan sangat sengit. Wow, Perak akan bertemu Kedah di peringkat ketiga, pusingan ketiga Piala FA. Pada saya selalu satu tim yang dua-dua hebat bertemu terlalu awal. Baik, seterusnya. Wow. Kita tengok JDT. Di manakah JDT? Abang kameraman kat sini nervous sampai lari fokus kameranya. Sarawak. Sarawak akan bertemu dengan, silakan, posisi yang keberapa? Wow, Sarawak. Baik. Sarawak kita tengok berada di posisi yang keberapa? 8. Sudah ada lawannya ke belum? Masih lagi belum ada lawan. Jadi Sarawak tidak menjadi tuan rumah untuk pusingan yang ketiga. Okey, seterusnya. Silakan. Sudah pun 7 pasukan telah mengesahkan posisi masing-masing dan kita mencari pasukan yang ke-8 untuk menentukan posisinya di peringkat pusingan ketiga Piala FA. Terengganu, silakan Datuk. Terengganu, kita saksikan Terengganu berada di posisi yang ke berapa? Wow, okey, Terengganu berada di posisi yang keempat. Okey, so 8 pasukan telah pun mengesahkan tempat mereka
posisi mereka di peringkat pusingan ketiga Piala FA. Kita ada 8 lagi pasukan. Tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Kita gantung debaran anda untuk Piala FA 2017. Kita kembali selepas ini dalam Nasi Lemak Kopi O. Ya, terima kasih semua. Dah tengok tadi Fizo dan juga Coach Zainal dan juga Datuk Santok Singh mencabut undi untuk pasukan-pasukan yang akan berntak dalam Piala FA edisi yang sejak tahun 1990. Yalah, edisi yang ke-27. Betul. Ya. Dan tadi kita dah saksikan bagaimana 8 pasukan telah pun menentukan kedudukan mereka. Ada yang belum ada lawannya, tapi setakat ini Perak dah ditentukan berlawan dengan Kedah. Ya, juara pertama Perak akan menentang pasukan Kedah yang telah menjuarai 3 kali. Ya, bagaimana Encik Kevin melihat perlawanan ini yang semestinya sengit? Dua pasukan yang tengah form sekarang ni di dalam Liga Super dan kalau kita tengok memang dijangka akan menjadi satu perlawanan yang hebat. Penuhlah nanti. Tapi saya rasa Kedah menang kan. Tak boleh nak cakap. Pak tu. Jangan nak provoke sangat. Apa kita ucapan dia. Okey. Dan yang lain tu masih lagi belum ada tim-tim. Ya, tapi apa yang kita nampak ialah pasukan Sabah dan akan bertemu dengan pasukan MOF Sabah home. Satu peluang yang baik untuk pasukan Sabah untuk mara, tetapi jangan pandang rendah kepada MOF. Mereka akan berentak habis-habisan. Kerana mereka juga menang dengan jaringan yang besar sebelum ni 4-0 tak silap ya. Itu dia MOF FC, Ministry of Finance. Yes. Dan apa lagi yang kita dapat lihat ialah Terengganu, Sarawak dan Pulau Pinang masing-masing akan bermain away. So menunggu lawan masing-masing dan menunggu venue untuk mereka bertandang pada pusingan ketiga ni. So lepas ni baru kita tahulah mana perginya. Okey. Tapi saya rasa Datuk Azril pun tersenyumlah tengok yang Perak dan Kedah mesti full house ni. Kan, Datuk? Memang akan full house. Dijangka akan full house. Tapi yang saya lagi suka kalau Perak dan Kedah dua-dua home. Dia main asing-asing dengan tim lain. Jadi ada dua full house. Tapi sekarang ni dah tak apalah. Yalah. Boleh kita buat lagi sekali? Okey. 8 pasukan telah pun diundi dan 8 pasukan lagi akan diundi seterusnya. Sekarang ni Fizo dah bersedia nampaknya. Ya, di mana? JDT belum lagi ya. Baik. Silakan. Saya sentiasa bersedia, cuma itulah Perak sudah bertemu dengan Kedah di pusingan yang ketiga tu terlalu awal lah pada saya. Tapi tak apa, kita ada 8 lagi pasukan yang belum mengesahkan posisi masing-masing, tetapi sekarang ni sudah ditukarkan. Kita tukarkan. Datuk akan memilih pasukan dan Coach Zainal akan menentukan posisi. Silakan Datuk. Wow, saya percaya debaran semakin terasa. Pasukan-pasukan pilihan anda untuk menentukan posisi mereka. Baik. Zainal. Kuantan FA. Ya, Kuantan FA. Silakan Coach. Kuantan FA. Hold on. Okey, baik. Kuantan FA akan berada di posisi Kuantan FA. Zainal dia faham dengan Kuantan kan? Kuantan dapat outing. Piala FA berada di kedudukan ke-6. Dan juga bukan sebagai tuan rumah juga. Okey. PKNPFC, dua pasukan yang berstatus kelab akan bertemu di posisi 5 dan 6. Seterusnya Datuk. PKNPFC bertemu dengan Kuantan FA. Baik, Sabah bertemu dengan MOF, Perak dan Kedah UiTM FC. UiTM FC, silakan. UiTM di hatiku. Saya pasti alumni UiTM, pelajar-pelajar UiTM sangat bersemangat sekali. Ya, berada di kedudukan 16. Juga bukan sebagai tuan rumah untuk pusingan yang ketiga. Baik, seterusnya Datuk. Wow, mana pasukan-pasukan favourite ni belum keluar lagi. Kita saksikan. Kita masih menunggu. Ramai pastinya menunggu JDT. Dan kita tengok, ya, T-Team FC. Silakan Coach. T-Team FC. T-Team FC, silakan. Kita tengok. Wow. TTFC.
Berada di posisi yang ketiga, Terengganu. Ya, itu dia. Memang. Ini secara kebetulan secara kebetulan Cik kan. Anda saksikan secara kebetulan T-Team FC bertemu dengan Terengganu dan akan beraksi di Kuala Terengganu juga. Jangan risau. Jangan risau. Baik. Seterusnya. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kita saksikan, silakan. Posisinya. Melaka tak ada Yang sebelah-sebelah. Negeri Sembilan berada di posisi yang ke-9. Ya, 9. Negeri Sembilan, nombor 9. Satu lagi kebetulan. Negeri Sembilan berada di posisi yang ke-9. Wow, akan bertemu dengan Pulau Pinang dan akan beraksi di Paroi pada 10 atau 11 Mac nanti. Silakan Datuk. Seterusnya Melaka. Melaka, kita tengok Melaka berada di posisi yang ke berapa? Baik, kacau dulu. Kasih kacau lama sikit. Lama kacau kali ni untuk Melaka ni. Melaka, kita tengok Melaka. Melaka berada di posisi yang ke-14. 14 masih belum ada lawannya lagi. Baik, kita ada lagi 3 pasukan. Kita nak berehat dulu ke kita nak sambung debaran? Saja bagi debaran. Kita sambung lagi 3 pasukan. 3 pasukan. Semestinya ketiga-tiga pasukan yang akan diumumkan ni ada merupakan tuan rumah JDT Johor Darul Ta'zim. Ya, tapi belum tahu lagi di manakah posisi. Adakah bakal bertemu Sarawak, bakal bertemu Melaka ataupun UiTM FC. Ini yang ramai mendebarkan, Datuk. Datuk jangan relax tu, relax kan. 15. Ada orang sonok nampak. JDT bertemu dengan UiTM FC. Ramai saya percaya di depan TV melompat seronok. UiTM FC. Baik. Okey, seterusnya Perlis. Posisinya. Silakan coach. Wow. Johor Darul Ta'zim JDT bertemu dengan UiTM FC dan kita ada 2 lagi kekosongan. Perlis. Wow, juara bertahan bertemu dengan UiTM FC. Baik. Di posisi yang ke-7, Perlis akan bertemu Sarawak di gelanggang Perlis Kangar. Baik, seterusnya. Seterusnya kita menantikan siapakah yang akan mencabar pasukan Melaka di pusingan ketiga Piala FA 2017 iaitu Pahang. Baiklah, so dengan sendirinya kita cuba tengok. Tak pusing dah. Dengan sendirinya Pahang berada di posisi yang ke-13. Baik. Yang ke-13, betul. So, itulah dia jadual perlawanan untuk pusingan yang ketiga Piala FA 2017 yang akan berlangsung pada 10 dan 11 Mac nanti. Dan wow, kita tanya sikit macam mana pendapat dan apa orang kata jadual untuk pusingan ketiga. Mungkin boleh komen sikit. Saya rasa okey tak. Silakan. Satu undian yang mungkin telah memberikan sedikit sebanyak perlawanan-perlawanan yang hebat ya. Perak lawan Kedah misalnya, T-Team dengan Terengganu, tim adik-beradik. Negeri Sembilan, Pulau Pinang pun apa kurangnya ya. Kalau kita tengok mungkin Pahang dan Melaka tu salah satu perlawanan yang amat sengit sekali. UiTM jadi apil tas melawan JDT, tetapi di dalam perlawanan kalah mati ni apa saja boleh berlaku. Betul, walaupun tahun lepas dia kalah 0-5 pada JDT sebenarnya kan. Tapi saya rasa Melaka Pahang tu lebih kepada dia punya relevannya dengan lagu Piramli tu dari Melaka ke negeri Pahang. Jadi memang bertemu dua-dua. Singgah di Johor boleh berangan. Kita tanya pendapat Coach Zainal antara pasukan-pasukan yang kita tengok kat situ, yang manakah Coach rasa
paling sengit nanti untuk pusingan ketiga ni? Yang pertama bagi saya sejarah FA Cup di mana-mana di merata dunia pun memang banyak upset selalu berlaku kerana ini adalah kalah mati. Tiap-tiap pasukan akan memberi segala-galanya. Tapi di dalam jadual ini banyak kelebihan kepada pasukan tuan rumah. Tuan rumah. Antara perlawanan favourite yang mana? Dah tentunya Perak, Kedah, Pahang, Melaka. Ini adalah pasukan-pasukan yang favourite kesemua pasukan di dalam Liga Super. Jadi tumpuan utama adalah kedua-dua. Tapi saya dah memang jangka Abang Zainal akan sebut Pahang ni. Datuk Santok macam mana tengok ni? Daripada gambaran yang bakal berlaku. Gambaran tu saya piti nombor 3 lah. T-Team dengan Terengganu. PT kesian Kesian pasal dua-dua pun dari Terengganu. Jadi satu tim kena keluar lah. Mau tak mau satu tim kena keluar. Ya kena lah, terpaksa pula. Jadi yang good game to watch saya ingat ialah JDT dan UiTM. Because I think there might be an upset. UiTM. Itu dia UiTM. Kan boleh dipandang enteng di situ. Because everybody nak win against JDT. Because they are the champion lah. To me, bukan champion lah, the favourite lah. The favourite. Baik. Juara bertahan. Okay. Itulah dia. Ada yang kurang berpuas hati, tapi inilah keputusan secara live kita buat di Nasi Lemak KPO. Pasukan dan pasukan lawan masing-masing. Ya, tidak ada pakatan di sini. Memang semuanya tertutup. Tidak ada. Abang Zainal dan Datuk Santok pun memang cabut secara telus dengan kita. Mereka dah tak puas hati pun Abang Zainal dengan Datuk Azim kejap lagi dia tutup muka keluar daripada sini. Anda tidak akan berjumpa. Kita nak buat lagi sekali kan? Anda tahu tiba-tiba Kelantan muncul. Kelantan muncul kau. Datuk Azim nampak macam berkira-kira tu. Nampak kira apa tu sebenarnya? Kira penonton. Ya, betul. Actually, ialah banyak home team yang akan menarik ramai peminat lah. Interesting game orang kata. Betul lah. Again, Perak yang kita jangka akan full capacity. T-Team dan Terengganu pun walaupun adik-beradik tapi very interesting game. Penyokong dari kedua-dua pasukan dan tinggal di satu negeri tu sudah tentu akan turun akan menyokong tim masing-masing lah. Perlis, Sarawak pun mungkin akan ramai kerana ialah kunjungan daripada orang pantai Borneo kan. Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Sabah, Pahang, Melaka definitely memang akan ramai dan jawab Datuk Azim tiap-tiap game tak kira lawan siapa memang akan penuh. Ya, itu dia. Tapi masih lagi kecewa dengan Perak, Kedah tadi. Masih kecewa. Tidak boleh bagi dua sebenarnya. Masih lagi kecewa. Dan kalau ikut percaturan selepas pusingan ketiga akan terus ke suku akhir. Dan suku akhir dia diundi semula. Diundi semula. So, bukan cross dia tak ada cross dia. Kita setiap round kita undi tapi di dalam suku akhir tu kita akan undi semula. Dan itulah undian terakhir di mana selepas tu dia dah ada perjalanan mereka ke semifinal dan final. Baik. Kalau mengikut jadual perlawanan pusingan ketiga 10 dan 11 Mac. Ya betul. Dan suku akhirnya bila tu Cik Kevin? Dijangka bulan April. Bulan April dan undian bila akan tarik undian? Undian akan ada 2-3 hari selepas perlawanan tamat pada 11 pusingan ketiga Mac nanti. Undian perlu dibincang dengan pihak media prima. Kita buat secara live lagi di Nasi Lemak KPO. Okey. Mungkin ada sesuatu yang kata-kata akhir lah ya daripada Abang Zainal. Silakan Coach. Bagi saya kepada semua 16 pasukan ni selamat maju jaya dan mempertekadkan sukan bola sepak. Ya, kalau lapar pergi makan nasi ayam. Tak ada. Dengan Nasi Lemak KPO. Datuk Santok, silakan. Saya cuba nak bagi all the best of luck kepada semua tim dan bermainlah dengan bersungguh-sungguh dan main untuk kira macam for a good game lah. Ya, untuk kualiti bola sepak negara ya. Quality bola sepak and enjoy the game.
Terima kasih banyak-banyak. Saya nak tambah satu lagi pasukan saya sebab tadi tempat lahir, lepas tu tempat membesar, UiTM tempat belajar. Tiga lah. Okey. Kalau bertembung macam mana? Kalahkan JDT. Kalahkan JDT kan. Kau keluar Sri Pentas lagi. Penuh baju biru semua tunggu kat depan. Terima kasih kepada semua. Terima kasih Datuk Satu Sing. Thank you. Aku Zainal, Datuk Azril, Kevin kerana sudi hadir pada hari ini untuk sama-sama kita tengok menyaksikan sendiri undian dicabut untuk perang pusingan ketiga Piala FA 2017. Baik, dan keputusan ini kami akan letakkan juga di Facebook kami. Jadi anda boleh share keputusan ini untuk semua rakyat Malaysia dan peminat-peminat bola sepak tempatan. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Ini ada kutipan derma. Baik, jumpa lagi. Baik, Assalamualaikum. Ada apa? Aman. Yakinlah pada diri